ayat idea tak perlu ada nilai. Nilai kita tulis dalam huraian data. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas ulang kaji alih bentuk komunikasi pengajian AM semester 3. Okey, kali ini cikgu akan sambung lagi dengan teknik penulisan ayat idea dan ayat huraian data. Okey, so sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana untuk menulis ayat idea dan huraian data bagi pola perbandingan. Okey, jadi kali ini kita nak bincang untuk pola jenis apa pula. Jom kita tengok video seterusnya. Welcome to YouTube channel Zalina Basri. Okey, dalam video kali ini cikgu akan membincangkan teknik penulisan ayat idea dan huraian data bagi pola hubung kait, ya. Okey, ini ialah contoh soalan yang cikgu pilih bagi ulang kaji kita kali ini. Okey, soalan ini adalah soalan yang diberi kepada pelajar di sekolah cikgu, okey, untuk trial STPM 2020. Okey, jadi para pelajar daripada sekolah cikgu SMK Taman Keluang Barat, sila beri perhatian bagaimana cara untuk menentukan jawapan dan menulis jawapan bagi pola hubung kait soalan nombor 17 ni. Okey, so kita akan mulakan bagaimana cara untuk menentukan analisa datanya dan bagaimanakah cara untuk menulis bagaimana cara untuk menulis ayat idea dan huraian data yang boleh memberikan markah terbanyak, markah penuh bagi soalan berbentuk hubung kait ni. Okey, so di sini soalan nombor 17, soalannya tafsirkan hubung kait ekspor dan import minyak mentah oleh negara-negara ASEAN dari tahun 2009 hingga tahun 2012. So kehendak soalannya di sini jelas, iaitu dia minta di sini hubung kait. So jelaslah kehendak soalannya ialah hubung kait. Dan seperti yang cikgu pernah jelaskan sebelum ni, okey, kalau soalan tu hubung kait, ciri-cirinya mesti ada dua jadual. So di sini lebih mudah kerana jadualnya diberi secara berasingan. Okey, ada jadual 1 dan ada jadual 2. Okey, jadual 1 tentang ekspor dan jadual 2 tentang import, dan isunya pula sama, iaitu minyak mentah oleh negara-negara ASEAN terpilih. Yang bawah ni pun sama, minyak mentah oleh negara-negara ASEAN terpilih. Okey, jadi seterusnya setelah kita mengenal pasti bahawa ini ialah soalan berkenaan dengan hubung kait, so kita akan tentukanlah bagaimana apakah data atau maklumat yang diberi supaya kita boleh selesaikan soalan ini. Okey, kita dah tahu yang atas ni adalah jadual 1, kita dah tentukan jadual 1 dan jadual 2. Okey, sekarang untuk hubung kait kita akan gunakan pola perubahan. Okey, pola perubahan. Okey, jadi untuk menentukan pola perubahan seperti biasa kita akan melihat dari tahun ke tahun, tahun 2009, 10, 11, 12, apa yang berlaku, meningkat, menurun, tidak konsisten atau sebagainya. Okey, kita akan mulakan dengan jadual 1 dulu. Cikgu buat laju. Okey, Brunei Darussalam. Kita lihat di sini. Kita akan baca secara melintang. Okey, meningkat. Seterusnya Indonesia juga meningkat di sini tetapi turun pada tahun 2012, so dia naik turun. Okey, Singapura turun dan terus turun. Malaysia meningkat dan terus meningkat. Dan Thailand menurun dan terus turun. Okey, itu untuk jadual 1. So kita akan tengok jadual 2 pula. Okey, Brunei tidak melakukan sebarang import, so dia
tidak melakukan sebarang import lah. Okey, Indonesia dia naik, meningkat di sini, tapi turun pada tahun 2012. So dia naik, turun. Okay, Singapura meningkat dan terus meningkat. Malaysia juga terus meningkat, dan Thailand turun di sini tetapi meningkat di sini dan di sini. Okey, dia terus meningkat. So dia turun dan naik. Okey, jadi sekarang kita dah tentukan kedua-dua jadual ini. So untuk memudahkan kita buat analisa, kita tentukan dekat sini, kita tulis kat sini jadual 1, jadual 2. Okey, dan kita pindahkan jadual 2 ni kita tahu import. So kita pindahkan maklumat ni pergi dekat sini supaya senang kita nak buat analisa. So ini tidak ada membuat sembarang import, naik turun, then naik turun, naik. Okey, jadi kita nampak di sini pattern untuk ekspor dan import. So seterusnya kita akan tentukan perenggan yang kita nak tulis. So kalau cikgu akan pilih yang paling mudah untuk cikgu tulis dulu sebagai perenggan pertama. Okey. Jadi di sini cikgu pilih untuk tulis yang ni. Kedua-duanya meningkat. So cikgu tulis sini P1, maksudnya perenggan yang pertama. Dan seterusnya cikgu akan tulis yang ini, naik turun. Turun 1, naik 1 ni. Jadual 1 dan jadual ni perenggan kedua. Kemudian cikgu akan pilih yang ni, ada ekspor tapi tak ada import, perenggan ketiga. Dan seterusnya cikgu akan pilih Thailand, turun 1, turun 1 lagi, tidak konsisten, perenggan yang keempat. Kenapa cikgu tak nak pilih yang ini walaupun dia sama, tapi cikgu tak nak pilih? Kenapa? Okey, ini perenggan yang keempat. Kenapa cikgu tak nak pilih yang ni? Sebab panjang sangat nanti nak tulis kan. Nanti akan ambil masa. Jadi cikgu pilih yang paling mudah lah untuk soalan ini. Okey, itu je sebabnya. Tapi kalau pelajar suka nak tulis yang ni, kedua-dua ni tidak konsisten, dipersilakan, markahnya tetap sama. Okey, just pelajar kena tulis dengan lebih laju lah, sebab dia ambil masa. Okey, jadi sekarang kita dah tentukan ini ialah jawapan kita untuk perenggan 1 hingga perenggan 4. So kita akan teruskan dengan kaedah penulisan data, ayat idea dan ayat huraian. Okey, tadi perenggan pertama cikgu pilih jadual 1 atau ekspor, dan jadual 2 meningkatkan. Meningkat. Jadi ini contoh cara menulis ayat ideanya. Okey, ayatnya seperti ini. Ekspor dan import minyak mentah dari negara ASEAN terpilih yang mengalami peningkatan, kedua-duanya ialah negara Malaysia. Okey, jadi ekspor dan import ni ialah isunya. Isu. Okey, ekspor dan import minyak mentah dari negara-negara ASEAN terpilih ni ialah isunya. Okey, mengalami peningkatan ni ialah polanya. Okey, dan nama negara ni Malaysia ni ialah nama negaranya. Satu lagi kurang. Apa yang kurang? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa lagi yang kurang? Ada satu lagi data yang tak ada kat sini. Ni data tempoh. Kalau tertinggal, boleh tak nak tulis kat sini? Dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Okey, kalau tertinggal boleh sambung dekat belakang sebab dia masih lagi masuk dalam satu ayat. Sini buat koma, jangan buat titik. Masih lagi dalam satu ayat, dan bila dibaca kita faham maksudnya. Okey, ekspor dan import minyak mentah dari negara-negara ASEAN terpilih yang mengalami peningkatan, kedua-duanya ialah negara Malaysia dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Boleh faham kan? Jelas kan? Okey, jadi kita boleh datanya semua lengkap. Okey, ada isu, ada polanya, ada nama negaranya dan ada tempohnya.
Oleh itu, data ini lengkap dan boleh diterima sebagai ayat idea. Okey, seperti biasa, ayat mesti ada isu, mesti ada tempoh, mesti ada pola dan mesti ada nama negara yang terlibat. Okey, cukup 4 ni. So, kamu dah boleh dapat markah. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana cara untuk menulis ayat huraian data bagi ayat idea tadi. Okey, sebagai bukti. Jadi di sini memang satu negara sahaja, Malaysia. Jadi kita akan gunakan sebagai bukti. Pada tahun 2009, ekspor Malaysia adalah berapa juta, meningkat kepada berapa juta pada tahun 2012. Okey, jadi ini data untuk ekspor Malaysia. Okey, kamu nyatakan dulu data untuk ekspor Malaysia. Ada tempoh, ada data yang isunya iaitu ekspor Malaysia, ada nilainya dan juga ada unitnya yang lengkap. Okey, ada pola dan ada lagi data untuk tahun seterusnya 2012. Okey, dan mempunyai unit dan nilai yang betul. Okey, kalau ada macam tu maksudnya betul lah jawapan kamu tu. Dan seterusnya, analisa data kamu, peningkatan sebanyak berapa RM juta atau berapa peratus. Nak kena tulis tak? Atau berapa peratus daripada jumlah keseluruhan? Tak perlu, sebab ini ialah pola perubahan. Pola perubahan, peratus ini kita kira peratus perubahan. Okey, dikira bagaimana? Ingat lagi tak formulanya? Nilai okey, nilai awal tolak nilai akhir bahagi dengan nilai awal darab 100. So kamu tolakkanlah. Tak kisahlah kamu nak tolak mana dulu, akhir tolak awal ke awal tolak akhir. Yang penting bila kamu dapat nilainya, bahagi dengan nilai yang awal, darab dengan 100. Positif atau negatif, jangan ditulis kat sini. Kalau jawapannya negatif, katalah dapat negatif 20%. Tanda ni jangan ditulis di dalam jawapan kamu, sebab telah di dalam jawapan kita dah nyatakan meningkat atau menurun. Itu mewakili simbol ni, negatif atau positif. Faham? Okey, seterusnya tadi kita dah nyatakan isu berkaitan dengan ekspor. Sekarang bagi pengimport minyak mentah juga. Okey, jadi isunya kat sini import. Meningkat tahun bila, berapa unit dan nilainya betul. Okey, meningkat kepada ni, meningkat kepada berapa juta pada tahun 2012. So datanya ada semua, ada unit, ada nilai, ada tahun. Okey, untuk kedua-dua tempoh awal dan akhir ni, dan peningkatan sebanyak berapa RM juta atau berapa peratus. Senang kan? Maksudnya kita kena nyatakan dekat dalam huraian data ni kedua-dua maklumat. Maklumat ekspor dan import. Okey, maklumat ekspor dan maklumat import perlu dinyatakan dekat dalam huraian data. Dan sertakan dengan info yang lengkap lah ini. Untuk setiap jawapan ni. Maksudnya kamu tulis seperti kamu menjawab pola perubahan. Cuma perlu ada maklumat bagi kedua-dua jadual ekspor dan jadual import tu perlu ada dekat dalam jawapan. Okey? Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan cara untuk menulis jawapan bagi perenggan yang seterusnya. Ini cikgu tulis, cikgu pilih ekspor minyak meningkat. Okey, jadual 1, ekspor dia meningkat. Jadual 2, import dia Okey, ekspor dia tadi, ekspor minyak mentah menurun, tetapi importnya meningkat. Ini perenggan yang kedua. Okey, jadi ayat huraian data yang lihat sedikit berbezalah daripada yang tadi, sebab tadi kedua-duanya meningkat. Yang ini salah satu tak sama. Yang ni dengan ni tak sama. Jadual 1 dan jadual 2. Ekspor turun, import naik. Jadi bagaimana cara untuk menulis ayat idenya?
Okey, kamu boleh tulis macam ni. Ekspor minyak mentah turun tetapi import naik dari tahun 2009 hingga tahun 2012, iaitu negara Singapura. Okey, dah siap ayat idea bagi perenggan yang kedua. So di sini isunya, okey, isunya ada dua lah, satu kat sini dan satu kat sini. Okey, isu ekspor minyak mentah tu isunya. So ini pun sama isunya juga. And then turun satu, naik satu ni ialah polanya. Ni pola. Okey, ni tempo. Tempo. Dan ini nama negara. Kan? Nampak tak lengkap? Okey, ada isu, ada pola, ada tempo dan ada nama negara. Ada semua tu. Maka bolehlah kamu boleh mendapat markah penuh untuk idea ni. Alright. Okey, seterusnya kita teruskan dengan cara menulis huraian data. Okey, huraian data bagi perenggan yang kedua. Okey, tadi jadual 1 naik, jadual 1 turun, jadual 2 meningkat. Okey, nampak? Sebagai bukti, sebab dia Singapura je kan, sebagai bukti pada tahun 2009 ada tahun, ni cikgu buat ayat macam ni juga, macam ni pula, berbeza daripada ayat yang sebelum ni. Okay, pada tahun 2009 Singapura mengeksport sebanyak berapa juta, menurun kepada berapa juta pada tahun. Penurunan ekspor sebanyak berapa juta atau berapa peratus. Okey. Sedikit berbeza, tetapi lihat datanya tetap ada walaupun kita susun ayat secara berbeza daripada huraian yang sebelum ni. Okey, yang penting datanya lengkap dan kamu susun ayat itu bila dibaca boleh faham. Okey, macam ni kita ada tahun, kita ada isu, kita ada nilai, kita ada unit lengkap, kita ada pola. Okey, dan kita ada analisa data kat sini lengkap. Okey, jadi sama juga dengan pengimportan. Import pun sama juga, ada data, ada unit, ada pola, ada nilai yang lengkap. Semua ni ada. So kamu dah boleh dapat huraian data penuh 2 markah kat sini. Okey, tapi katalah kalau kamu terlupa nak tulis macam ni kan. Ada pelajar cikgu yang terlupa nak tulis ni juta ni. Kamu terlupa tulis. Kalau markahnya sini 2, okey, sini 1 markah, kat sini 1 markah, ekspor 1 markah, import 1 markah, kamu mungkin akan hilang markah kat sini. Mungkinlah, kemungkinan besar kamu akan hilang markah kat sini sebab terlupa tulis juta je. Sebab apa? Maksudnya dah lari daripada yang sebenar. Okey, tinggal 1 markah. Oleh itu sila berhati-hati semasa menulis jawapan. Okay, kita lihat lagi seterusnya. Okay, tadi perenggan yang kedua. Okay, ini perenggan yang ketiga bila dalam jawapan kita ada tidak konsisten. Okay, jadual 1, jadual 2. Okay, jadual 1 ekspor minyak mentah turun, tetapi import tidak konsisten. Tidak konsisten tadi naik turun kot. Itu tak Thailand Thailand turun naik. Turun naik, minta maaf. Turun naik. Okey, sama juga, nampak dia punya data, maksudnya maklumat yang ada dekat dalam ayat ID ni sama. Kaedah susunan ayat pun sama, just kamu ubah data yang berubah sahaja. Okey, di sini kita mulakan dengan ekspor minyak mentah. Okey, kemudian polanya turun, kemudian masukkan pula maklumat tentang import, polanya tidak konsisten atau turun naik, kemudian kamu tuliskan tempohnya dan akhir sekali nama negaranya. Sama kan seperti dua ayat ID yang sebelum ni. Jadi yang penting ada ni, 1,
isu. Yang kedua, pola. Yang ketiga, tahun. Yang keempat, nama negara. Yang penting ada ni. Okey, bila ada, kamu susun secara berbeza pun kamu tetap akan dapat markah. Yang penting ayat dibaca boleh difahami. Okey, kalau nak senang ikut je kaedah tulis macam mana tulis ni, supaya kamu sendiri pun tak pening. Tapi yang cikgu nak highlightkan kat sini, ada tak cikgu tulis nilai dia RM berapa juta dalam ayat idea? Ada tak? Tak ada kan? Dalam ketiga-tiga ayat idea yang kita dah lihat daripada contoh jawapan ni, tak ada pun cikgu tulis nilai RM berapa juta dalam ayat idea. Okey. Ayat idea tak perlu ada nilai. Nilai kita tulis dalam huraian data. Okey. Sila beri perhatian kat situ. So seperti biasa, ada isu, ada tempoh, ada pola dan ada nama negara yang terlibat. Okey, pastikan tiada nilai dalam ayat idea. Minta maaf, nilai ada dalam huraian data. Okey, dalam huraian data ni yang panjang ni. So nilainya ada di dalam huraian data. Okey, sila berhati-hati semasa menulis jawapan. Okey, so kita lihat kat sini ada pola tidak konsisten. So kalau tidak konsisten, macam mana nak tulis? Nak kena tulis panjang-panjang ke cikgu? Kena tulis panjang-panjang. Kalau tak, maklumat tak sampai. Okey, so kita lihat di sini seperti biasa, ekspor minyak mentah mengalami penurunan. So ini semua data untuk ekspor minyak mentah. Okey, kita lihat cukup semua datanya. Okey, so kita nak lihat ini bagaimana nak tulis jika berlaku tidak konsisten. Okey, tetapi import pula pada tahun 2009 ialah RM ni berapa juta menurun kepada berapa juta pada tahun 2010. Nampak? Dia nyatakan satu-satu 2009, 2010. Lepas tu dia kira pula berapa penurunan sebanyak berapa. Okey, lepas tu dikira pula manakala pada tahun 2011 import meningkat kepada berapa, peningkatan sebanyak berapa. Ni maklumat tak lengkap. 2012 tak nyatakan, dan meningkat 2012 meningkat ke menurun ni? Ni mana ni tadi? Negara apa? Thailand kan? 2012 pun meningkat. Lepas tu sepatutnya dia nyatakan lah. Oh, okey, sorry. Manakala pada tahun 2010 penurunan sebanyak ni 2010 yang ini, kemudian dia terus meningkat pada tahun 2012. Ini manakala pada tahun 2000 manakala berlaku peningkatan secara berterusan. Manakala pengimportan meningkat berterusan pada tahun 2012 kepada RM 35,843 juta, iaitu peningkatan berjumlah ini. Macam tu. Sebab dia 2 tahun dia meningkat kan. So kita terus ambil yang terakhir lah. Kita nyatakan nilai yang terakhir. So ini nilai-nilainya dan peratusnya. Okey? Jadi di sini ada contoh bagaimana untuk menulis pola tidak konsisten. Okey? Tidak konsisten. Okay, sebab tu cikgu tadi tak nak pilih kalau kedua-duanya tidak konsisten, nanti panjang nak tulis kan. Jadi kita pilih yang paling mudah untuk menulis jawapan. Okey, dan satu lagi tadi yang special, apabila perenggan yang keempat. Okey, apabila ekspor meningkat. Okey, ekspor meningkat tetapi importnya tidak ada sebarang import. Dia tak import. Kosong ni maknanya dia tak import, bukannya tidak berubah. Okey, kalau tidak berubah dia satu, dia tidak berubah. Tapi kalau kosong maksudnya dia tidak membuat sebarang import. Jadi dia
tidak import. Ni tidak mengimport. Alamak, salah je minyak. Okey, jadi jika pelajar tulis tidak berubah, maka tidak diterima. Okey, di sini kita maksud kepada nilai kosong ni ialah tiada import. Tiada import. Okey, tiada import. Okey, sila beri perhatian dan berhati-hatilah nanti ya. Okey, jadi kita lihat di sini bagaimana cara untuk menulis ayat jika berlaku situasi macam ni lah. Ada ekspor tapi tak ada import. Negara mana? Brunei. Okay, cara tulis ayatnya. Boleh nak tulis macam cikgu buat ni ataupun nak tulis seperti yang sebelum ni. Seperti yang sebelum ni macam mana? Macam ni, ekspor minyak pun boleh juga. Tapi cikgu saja nak ubah ayatnya supaya jadi lebih menarik. Macam ni cikgu tulis. Terdapat negara yang ekspornya meningkat tetapi tidak mengimport minyak mentah dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Okey, ialah negara Brunei Darussalam. Jelaskan. Bila cikgu baca tu kamu faham. Maksudnya ayat ni jelas dan datanya lengkap. Iaitu isunya ialah ekspor, polanya meningkat. Ni pola. Okey, ada isu yang kedua juga, dan ada tempoh, dan ada nama negara. Jadi lengkaplah kat sini. Datanya cukup walaupun kita susun ayat berbeza. Cikgu nak nyatakan kat sini terdapat negara ekspor yang meningkat tetapi tidak mengimport minyak mentah, sebab dia istimewa, sebab dia tak import. Dia ekspor je tapi dia tak import. So kita buat ayat special sikit lah, kan? Okey, harap pelajar faham. So kita teruskan, kita lihat bagaimana nak tulis analisa data, huraian datanya. Okey, sebagai bukti pada tahun 2009 Brunei mengekspor sebanyak berapa RM juta, meningkat kepada berapa RM juta pada tahun 2012. Peningkatan sebanyak berapa RM juta atau berapa peratus. Tetapi Brunei tidak mengimport minyak mentah sepanjang tahun ini. Okey, jelas kat situ. Kan? Kat sini untuk ekspor datanya lengkap, ada tahun, ada nilai juta, ada pola, ada analisa datanya, peratusnya, menyatakan peningkatannya, semua lengkap. Okey, so di sini boleh dapat markah penuh untuk huraian data. Kat sini 1 markah, kat sini juga 1 markah. Okey, yang penting ayat sini tidak mengimport. Okey, bukan tiada perubahan. Okey, so dah siap dah analisa data kita untuk pola hubung kait. Okey, diharap pelajar jelas dengan bagaimana cara untuk menulis huraian data dan ayat idea. Cara menulis ayat idea dan huraian data bagi pola hubung kait. Okey, cikgu ada sertakan juga slide yang berkaitan supaya di dalam ruangan deskripsi untuk rujukan kamu. Okey, terima kasih. Thanks for watching.